الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Amma ba'd. Allahumma arzuqna al-ilma wal fahma wal aqla wal hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan adapun belajarkan ilmu bomoh, ilmu perubatan yang boleh mengetahui dengan dia akan kelakuan tubuh, kelakuan tubuh badan daripada segarnya dan sakitnya, maka iaitu harus, kerana bahawasanya bomoh itu, yakni ilmu perubatan itu satu sebab daripada sekalian sebab-sebab, satu sebab daripada berbagai sebab. Bila kita tahu akan ilmu perubatan, maka menjadikan satu alat untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sihat. Tapi biar bertepatan dengan syarak. Ilmu yang bertepatan dengan syarak, baik. Maka haruslah belajarkan dia. Mana ilmu yang bertepatan dengan syarak, ilmu perubatan yang bertepatan dengan syarak, harus belajar. Baik, bila ditanya mana wajib belajar dulu, ilmu perubatan dulu ke, ilmu fiqh dulu ke, ilmu tasawuf dulu ke, ilmu tauhid dulu? Mendahulukan yang wajib itu wajib. Ya, belajar fiqh dulu, selesaikan fardhu ain dulu, belajar. Baik, datang persoalan, saya belajar fiqh seiring dengan belajar ilmu perubatan, boleh tak? Boleh. Jangan meninggalkan yang wajib lalu kita menuntut yang harus, maka hukum dia haram. Iringkan antara keduanya, dibolehkan oleh syarak. Kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berubat juga. Dan lagi dihikayatkan daripada imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahawasanya berkata ia, al-ilmu ilmani, ilmu al-fiqhi li adyan wa ilmu al-taib li abdan wa ma wara'a zalika bulghatu majlis. Bermula jenis ilmu itu dua saja. Satu ilmu fiqh bagi membaikkan agama. Ilmu fiqh, mengaji ilmu fiqh, agama kita jadi baik. Maksud kata baik ni apa? Agama kita jadi betul. Agama kita jadi belajar ilmu fiqh, agama kita jadi lurus, agama kita akan lurus. Salahnya, ibadahnya, macam mana hubungan kita dengan manusia dan sebagainya. Yang kedua, ilmu perubatan, ilmu tib, bagi membaikkan tubuh badan. Kita belajar ilmu perubatan, maka dia membaikkan badan, membaikkan tubuh. Dan yang lain daripadanya itu perhiasan majlis juga. Dan ada pun mentafsirkan mahiyah ilmu.
Dan hakikatnya itu maka iaitu satu sifat yang nyatalah dan teranglah dengan dia. Bagi yang mempunyai oleh perkara-perkara yang disebutkan, dan bermula ilmu fiqh itu mengetahuikan yang halus-halus daripada ilmu. Jadi kita belajar ilmu syarah, jadi kita tahu akan perkara yang kehalusan ilmu, kehalusan amal. Bukan sekadar kita mengetahui akan kehalusan ilmu, tahu semayang tapi memperhalusi semayang macam mana. Bukan sekadar mengetahui akan kehalusan ilmu itu sendiri, tetapi kita kena mengetahui kehalusan amal itu juga. Macam mana nak jadi, nak semayang yang baik, macam mana nak betulkan salah. Kadang-kadang kita semayang tak betul. Bukan kadang-kadang, memang tak betul. Kadang semayang dah betul, tapi orang yang semayang tak betul. Semayang dah betul, takbir dah betul, Fatihah dah betul, rukuk dah betul, semua betul, tapi diri orang semayang tak betul. Diri orang yang semayang tak macam mana? Semayangnya betul, takbirnya betul, Fatihahnya betul, tapi mulut masih bohong. Macam mana orang yang semayang macam itu? Semayang betul, semayang betul, takbir betul, sujud betul, semua betul, tapi masih lagi berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Jadi semayang kita berbetulkan sifat semayang, tetapi diri yang semayang masih tidak masih tak betul. Ni Abi cakap, ni Abi selalu bagi tahu pada semua orang macam tu. Kita sibuk betulkan Fatihah, tetapi kita tak beramal dengan Fatihah itu sendiri. Sibuk betulkan Fatihah. Memanglah kalau dalam Fatihah tak betul, semayang tak betul. Tapi kalau tak mempercayai akan isi Fatihah, semayang boleh. Macam mana? Kita betulkan Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Sifat Rahman dan Rahim ni kita tak percaya. Jadi apa jadi pada Fatihah kita? Semayang macam mana? Malik Yaumiddin. Yang memerintah hari kiamat siapa dia? Allah. Kita betul mim tu sedap dengar. Malik Yaumiddin. Sebut dal. Kena dal, kan? Nampak? Tapi kita tak percaya zat yang memerintah akan hari kemudian. Macam mana? Betul pada Fatihah, tapi tak betul pada isi Fatihah. Dia semayang, pada syaratnya betul, pada Allah tak betul. Jadi sampai sekarang kita semayang tak boleh jadi orang baik. Semayang tak boleh jadi orang baik sebab kita tak betul. Ada bacaannya betul, pada amalannya kita tak betul. Sampai sekarang kita tak boleh jadi orang baik. Masih lagi nak pada fiqh dia begitu. Pada fiqh dia macam ni, kena betul. Sujud betul, kerana ada 7 anggota yang sujud. Tapi walaupun 7 anggota yang sujud, tetapi diri yang sujud itu masih tidak mau sujud dengan Allah.
Macam mana? Diri yang sujud tu tak nak sujud. Sujud ni makna orang taat, orang rendah diri dengan Allah. Sujud tapi dalam takabur. Sebab nak mengesahkan solat tu dia sujud. Tapi dirinya sombong, dia tegur tak nak ikut. Sujudlah berapa puluh kali sujud pun. Tengok cerita Iblis. Iblis ni dia sujud berapa ribu tahun. Sekali Allah suruh sujud dengan Nabi Adam, dia lawan. Sebab dia sombong. Rupanya selama dia sujud dengan Allah, dia masih ada sifat sombong. Ni yang Nabi selalu cakap ni. Rupanya kamu orang nasihat, kamu tak nak dengar, kamu tak nak ikut, kamu lawan belakang-belakang. Contoh macam tu habis sebut. Rupanya seluruh amalan kita ni Allah tolak, tak jadi apa. Kita memang melaksanakan sujud di dalam salat, tetapi diri kita yang sebenar tidak mahu sujud dengan Allah. Kita nak rendah diri dengan Allah, tak nak patuh dengan Allah, tak nak taat dengan Allah. Itu yang Nabi kata, jadi semayang bertahun-tahun tapi tak boleh ubah diri kita. Baca Quran bertahun-tahun tak boleh ubah diri kita. Quran ini tak boleh ubah diri kita. Dengan alat Quran ni tak mampu nak ubah diri kita. Al-Quran ini tidak boleh menjadi asbab untuk kita mendapat hidayah Allah. Ini yang paling kita takut. Bacalah Quran. Tengoklah buat baik. Jadi kita tak mau macam tu. Baik. Berkata Abu Hanifah, bermula ilmu fiqh itu mengetahui seseorang akan barang yang hasil baginya daripada kebajikan, dan akan barang yang hasil atasnya daripada kejahatan. Mengaji ilmu fiqh, dia tahu mana baik, mana jahat. Maknanya semakin kita mengaji, semakin kita kenal mana baik, mana jahat, mana hak, mana batil, mana betul, mana salah. Bukan makin mengaji kita terus buat salah. Makin mengaji makin terus buat salah. Terus buat salah. Makin mengaji makin tak nak jadi baik. Abu Hanifah kata, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi apa? Imam Hanafi sebut sini apa dia? Belajar ilmu syara' itu mengenal, maka kita hasilnya apa? Hasil daripada kebajikan dan hasil atas daripadanya kejahatan. Dia kenal mana jahat, mana baik. Kalau makin mengaji kita tak boleh jadi baik, maknanya sia-sia kamu. Kalau kamu makin mengaji, makin kamu tak boleh jadi anak yang baik, orang yang baik, insan yang baik. Maka ilmu yang kamu ada la yanfa', tidak manfaat. Ada golongan yang Allah nak hinakan dengan jalan ilmu, ada. Habis suka bagi contoh Iblis ni. Iblis ni sebab dia rasa dia duduk tempat baik, dia rasa dia baik. Dia duduk kat mana? Dia duduk kat syurga. Sama. Kita duduk tempat baik, kita rasa kita baik. Kita kawan dengan orang baik, kita rasa kita baik. Iblis kawan dia dengan makhluk yang baik, malaikat, dia rasa dia baik. Kalau kita nak tahu kita orang baik, tengok kita dah berubah belum. Kalau macam tu juga, menipu tak habis, cakap orang tak nak dengar, melawan, adab tak nak jaga, semua tak jaga, berpura-pura dalam kehidupan, depan orang buat baik, belakang orang kita tak baik, maka kita belum jadi baik. Belum lagi. Walaupun kita duduk tempat baik, kawan dengan orang baik, suasananya suasana baik, ini paling bahaya. Ketika kita merasakan kita orang baik,
Ni jaga-jaga. Ni jaga-jaga. Dan ini makna terlebih umum daripada makna ilmu fiqh, yang boleh mengetahui dengan dia akan kelakuan-kelakuan mukallaf. Selalu orang sebut mukallaf. Mukallaf ini orang yang ditaklifkan dengan hukum syarak, yang diberati dengan hukum syarak. Orang cakap kalau diberatkan dengan hukum syarak, semayang, puasa, zakat, haji, segala benda yang dituntut atas seorang hamba Allah. Jangan tengok semayang aja, tengok lain juga. Jangan buat jahat dengan orang, jangan buat zalim dengan orang. Yang ni pun syarak tuntut juga. Semayang syarak tuntut. Jangan buat jahat dengan orang pun syarak tuntut. Bukan puasa je. Puasa je tak mampu. Puasa tahan makan minum, tapi kita tak tahan diri kita dari buat jahat. Kita masih lagi nak buat jahat, masih lagi nak buat jahat, masih lagi rasa na'udzubillah lah, na'udzubillah. Na'udzubillah. Sebab itu tak semua orang yang duduk jalan ilmu dia dapat keberkatan ilmu dan dapat manfaat ilmu. Tak semua orang. Sebab itu Habib selalu sebut benda sama. Kamu, zaman kamu sekarang mengaji dengan Habib mengaji jauh. Habib nak bagi 10% pun Habib tak boleh bagi. Zaman Habib mengaji dan zaman kamu mengaji, Habib nak bagi 10% pun Habib tak bagi. Kamu mengaji, kamu tak ada bawa apa-apa. Habib bawa kitab, kamu bawa apa? Kamu bawa apa? Habib nak tanya, kamu bawa apa? Kamu bawa apa? Kamu tak ada apa-apa. Yang besar-besar lah. Yang kecil-kecil ni mungkin kita boleh maafkan. Yang besar-besar, kamu bawa apa? Sebab kamu rasa bahawa ilmu ni tak ada apa-apa pada kamu. Pada Habib, benda ni masa Habib mengaji dulu, kitab yang kami mengaji dulu kecil je, tak besar. Kitab-kitab semua kitab kecil. Kitab fiqh semua kitab kecil-kecil. Tafsir yang Habib mengaji dulu tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain, hadis yang Habib mengaji hadis Riyadhus Salihin. Kitab fiqh yang Habib mengaji dulu kitab Iqna. Kitab Iqna I'anatul Talibin. Kitab tasawuf Habib mengaji dulu Syirajul Talibin dan kitab Hikam. Kitab hadis yang ada Tok Guru Habib yang buka kitab hadis yang besar pun iaitu Babi Sin Surat, dia buka kitab iaitu kitab kitab Muhazzab. Kitab hadis. Tu kitab besar yang buka. Ini mengaji dulu kitab kecil-kecil. Kitab Majmu' Muhazzab tu kitab hadis yang besar lah dia buka. Tapi tak pernah Habib tidak bawa kitab dan Habib tidak bawa buku catatan. Walaupun Habib tak tahu bahasa Arab masa tu. Habib tak tahu apa. Habib cuma buka, Habib tutup, buka. Dan Habib tak pernah buat perkara yang selain daripada ilmu. Contohnya dalam waktu mengaji, Habib nak kalih ke, Habib nak buat saja tak faham, Habib nak buat lukisan dalam ni, tak ada. Habib akan straight tengok walaupun Habib tak faham. Habib akan dengar apa kalam guru. Sebab adab ini, dia Habib selalu sebut perkara yang sama. Sebab itu kenapa sekarang ini orang yang menuntut ilmu banyak tetapi manfaat ilmu tak ada. Sebab kebanyakan talibul ilmi mereka tak menjaga adab ilmu. Tak jaga adab ilmu. Salah satu guru Habib yang Habib sempat mengaji lah, iaitu Syekh Abdul Karim di Masjidil Haram. Syekh Abdul Karim ni, dia kalau orang tengok muka dia, dia marah. Dia kata, adakah muka aku ni ada matan? Dia kata. Dia suruh tengok, ini antara guru lain-lain, dia punya jalan. Dia suruh semua murid dia tengok kitab. Mana muridnya yang tak ada kitab, dia suruh balik. Tu dia straight.
Yang mengaji dengan dia antaranya guru habis ni. Guru habis ni pun ada, habis duduk ujung-ujung, habis takut. Sebab mereka ni orang yang bersih dengan Allah. Pandangan mereka ni lah pandangan, bukan pandangan mata ni dah. Mereka memandang dengan mata hati mereka itu sendiri. Sebab mereka orang bersih. Ini sebab itu kenapa sekarang ni ramai sekolah banyak, madrasah banyak, tapi tak boleh melahirkan akan al-ulama warasatul dia habis selalu sebut. Kita pulunlah mengaji tiap malam, pulun, tapi tak jadi apa. Dan sekarang orang pulun mengaji ni, bergaduh lagi, hasad lagi, dengki lagi. Jadi tak boleh menjadikan kita ilmu ini menjadikan kita orang yang taat kepada orang dulu. Macam mana? Sebab memang Nabi dah sebut akhir zaman, maka ilmu diangkat sedikit demi sedikit baik. Dan berkata ia, tidaklah ilmu itu melainkan kerana beramal. Nampak? Dengan dia dan bermula 8:35 dan bermula beramal dengan dia itu, meninggalkan yang bersegera bagi yang bertangguh. Nampak? Faham? Meninggalkan yang bersegera bagi yang bertangguh. Dunia ni tempat segera, akhirat ni tempat tangguh ni akan datang. Ni kerja kita. Dunia ni tempat sekarang. Ni segera nak dapat apa pun. Kita beramal ni untuk akhir. Dunia ni sekejap. Bukan lama sangat pun. Orang tak sempat tua tidak, wallahu alam. Tak tahulah. Kamu yang kecil-kecil ni, kamu sempat tua atau tidak, tak tahu. Dunia ni nak kiamat. Dunia dah tak lama dah. Orang jahat dah banyak. Orang jahat dah banyak. Orang baik dah sedikit. Orang baik dah sedikit. Orang jahat dah banyak. Zaman ini zaman Nabi sebut macam tu. Orang jahat dia sangka dia orang baik. Orang baik sekarang orang dah kata dia orang jahat. Macam mana? Itu Nabi sebut dalam hadis, bada al-Islam ghariba wa sayaudu. Bada ghariba fatuba lil ghuraba. Wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba. Orang yang betul-betul boleh jaga diri dia, orang ni selamat. Tapi orang yang tak boleh jaga diri dia akan ikut masyarakat sekeliling. Masyarakat sekeliling dia akan ikut. Ke mana arah masyarakat sekeliling, kat situlah kita ikut. Kalau dia bawa kepada kejahatan, sama ada orang alim jadi orang jahat, sama jadi orang jahat. Kita akan ikut suasana. Ini Nabi dah sebut, tengok macam-macam sekarang. Jadi kita boleh berdoa kepada Allah, semoga Allah pelihara kita daripada fitnah dunia, fitnah agama, fitnah hidup dan mati, fitnah kubur. Kita dapat jadi orang saleh. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah. Ini berapa Ramadan sekarang? Berapa Ramadan? Berapa? 13, malam esok 14. Kamu tengok berapa cepatnya masa. Inilah kehidupan, cepat sangat masa. Baik, sebelum Abi nak tutup, Abi nak tanya, ada tak siapa yang dah habiskan selawat 35,000? Yang dah habis? Tak ada. Siapa yang dah habis istighfar 35,000? Tak ada. Siapa yang dah habis haqalah 35,000? Belum. Sekarang dah 15 Ramadan. Abi tinggal 5,000 lagi haqalah. Istighfar Abi dah habis, selawat Abi dah habis, haqalah Abi tinggal 5,000 lagi. Abi cakap ni bukan sebab Abi nak tunjuk kat kamu.
supaya kamu ada satu semangat. Kenapa Abi boleh buat dan kamu tak boleh buat? Padahal masa kamu lebih banyak lagi. Masa kamu lebih banyak. Kamu tak buat apa pun. Dari pagi sampai petang, tak ada buat apa, malam tak ada buat apa. Abi tinggal 5,000 lagi nak habis. Haqalah la haula wala quwata illa billahil azim. Bukan Abi nak tunjuk kamu tentang apa yang Abi buat. Tapi Abi nak bagi tahu kamu sebagai kenapa Abi boleh buat dan kamu tak boleh buat. Abi pun orang macam kamu juga. Abi bukan malaikat. Abi pun orang juga. Maknanya kita telah melebihkan waktu kita pada selain daripada Allah. Kamu masa kamu lagi banyak, apa kamu buat? Kalau sehari kamu buat 5,000, seminggu kamu dah habis, 14 hari kamu dah habis. Itu kalau kamu buat 5,000 satu hari. Bukan susah pun. Dia kata baca istighfar yang paling pendek, Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Astaghfirullah yang itu pun kalau kita tak boleh nak pulun. Kalau astaghfirullah bukan sekadar 5,000, kita boleh buat satu hari 10,000. Kalau astaghfirullah sahaja, kita buat ikut kemampuan kita. Tapi kita tak ada kesungguhan. Itu yang Abi kata. Itu Abi kata, jikalah ini Ramadan yang terakhir untuk kita, maka tidak ada peluang Ramadan akan datang. Ini yang kita Abi selalu cakap dengan kamu. Tapi sebab kita rasa dunia ni tempat, akhirat ini memang kita tangguhkan betul-betul. Sebab kenapa kita tangguhkan akhirat? Sebab kita rasa akhirat ni tak penting. Kita lebih pentingkan dunia kita, duit, motor, kereta, rumah, semua kita. Mati aku mati kafir tak apalah. Aku kat sana susah pun tak apa, dalam kubur aku sempit pun tak apa. Semua orang otak dia fikir macam tu. Semua orang otak dia fikir macam tu. Dalam dunia senang kehidupan dunia ni. Kat sana tak ada siapa boleh tolong. Kat sini kalau kamu susah, orang ramai boleh tolong kamu. Tapi kat sana tak ada siapa. Tengok kawan-kawan kamu yang dah meninggal, bekas-bekas student kita, aksiden. Berapa orang yang aksiden motor, meninggal aksiden motor. Kita doakan mudah-mudahan mereka ni Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu je. Kau ingat umur dia orang tua yang meninggal tu semua dalam 20 lebih, 22, 21. Kamu kena ingat. Habis selalu pesan benda yang sama. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma fazna min kulli fitnah ya Allah. Allahumma fazna min kulli fitnah ya Allah. Allahumma fazna min kulli fitnah ya Allah. Allahumma yassir lana fi kulli a'malina ya arhamar rahimin. Wa yassir lana li hali ta'atik wa ibadatik ya Allah. Wa yassir lana li hali ta'atik wa ibadatik ya Allah. Wa yassir lana li hali ta'atik wa ibadatik ya Allah. وانصرنا يا أرحم الراحمين على أمور ديننا يا الله ودنيانا يا الله والآخرتنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.